أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 22 baris bawah sekali. Muka surat 22 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan yang kedua amanah. Dan yang kedua daripada tiga sifat yang wajib pada akal bagi segala sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan yang kedua daripada tiga sifat yang wajib pada akal bagi sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Amanah. Artinya arti amanah kepercayaan mereka sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang kedua daripada tiga sifat, sidik, amanah dan tabligh. Kita biasanya empat: sidik, amanah, tabligh, fatanah. Dalam Bidayatul Hidayah ni syarah kepada matan Ummul Barahin tiga: sidik, amanah dan tabligh. Fatanah sudah masuk pada tabligh. Rasul diperintahkan menyampai agama kepada ummah. Yang menyampai itu pastilah Rasul yang cerdik. Sebab kalau tidak cerdik, nak menyampaikan macam mana? Ini atas jalanan tiga sifat. Tapi kita masyhurnya empat sifat lah: sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu masyhur bagi kita. Kitab kita ni tiga. Jangan peliklah kalau kita jumpa sifat Rasul tiga. Mana pergi fatanah? Cerdik. Cerdik sudah masuk kepada tabligh. Kemudian tiga sifat ataupun empat sifat ni hak wajib atas mukallaf mengetahui serta berpegang secara tafsil, secara terperinci. Sifat yang wajib bagi segala Rasul atas jalan ijmal, atas jalan ringkas, kita wajib berpegang Rasul pilihan Allah, bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Itu secara ijmal, secara kasar. Bukan hanya pada diri Rasul ni ada tiga ataupun empat sifat sahaja, bukan. Tiga ataupun empat sifat ni yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang atas jalan tafsil, atas jalan terperinci, atas jalan ijmal. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta berpegang sekalian Rasul bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia, yang Rasul ni adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan bicara sifat 20 dahululah. Hak sifat 20 tu atas jalan tafsil, atas jalan ijmal, atas jalan ringkas,
wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dan berpegang Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya, dan maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya. Itu secara ijmal. Ini dua bahagian berkait dengan sifat Allah dan berkait dengan sifat Rasul. Mengetahui dan berpegang akan sifat Allah, sifat Rasul ni permulaan agama. Kewajipan yang permulaan agamanya mengenal Allah, mengenal Rasul. Itu permulaan agama, mengenal Allah, mengenal Rasul dengan bahawa mengetahui dan berpegang akan hukum bagi sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, hukum bagi sifat yang mustahil bagi Allah dan Rasul, dan hukum bagi sifat yang harus bagi Allah dan Rasul. Ini permulaan agama. Tak ada permulaan ni, tak ada agama. Tak ada permulaan ni, tak ada agama. Kita sama, keluarga kita sama, tak ada permulaan, tak ada agama. Walaupun semayang tak tinggal, walaupun puasa tak tinggal, wa amal apa sekalipun, tak ada. Wa amal apa sekalipun tak ada, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di pada masyar, kosong, tak ada. Dah puasa, Nabi kata dah ramai orang yang berpuasa tiada baginya malaikat lapar dan dahaga jua. Tuan tak akan terima. Puasa tradisi, puasa adat, sihat badan, itu je. Tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa permulaan agama mengenal Allah, mengenal Rasul. Bukan hafal sifat Allah, sifat Rasul. Sifat 20 wajib mengetahui dan berpegang atas jalan tafsil. Ini sifat Rasul 3 ataupun 4 wajib mengetahui dan berpegang atas jalan tafsil. Satu-satu, perinci molek-molek, lumat molek-molek. Tak ada ni, tak ada agama. Ini permulaan, dua bahagian. Yang pertama berkait dengan Allah. Yang kedua sekarang ni bahagian kedua berkait dengan sekalian Rasul. Ini pergi pada bicara sifat Rasul. Dan yang kedua amanah. Artinya arti amanah kepercayaan mereka itu. Ini terjemahan kita orang lama. Kepercayaan. Sidik terjemahan dia benar. Amanah terjemahan dia kepercayaan. Sekali-sekali dengar benar dengan kepercayaan ni dekat-dekat tau. Apa ni kepercayaan? Kita biasa cakap kan, dia adalah orang kepercayaan. Apa makna? Ada ni orang kepercayaan. Maksud dia apa? Tak, kita benar terjemah sidik, kepercayaan terjemah amanah. Jadi benar dengan kepercayaan ni apa beza? Dia biasa tu saya sebutnya amanah ni berjuruh. Berjuruh dengan bahawa tidak mengerjakan perkara yang dilarang. Tak, kepercayaan lah. Tapi kalau kita cakap apa ni berjuruh. Apa ni berjuruh? Tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amanah. Yang kita sebut sifat ismah. Sidik, ismah, tabligh. Apa dia ismah? Terpelihara daripada melakukan perkara yang dilarang. Yang disebut sebagai maksum. Rasul maksum. Ismah tu lah. Kan Rasul maksum kan? Ismah. Apa dia ismah? Terpelihara daripada melakukan perkara yang dilarang. Itu kalau ismah. Amanah ni kepercayaan mereka itu sekalian Rasul daripada segala yang haram. Kepercayaan tidak mengerjakan segala yang segala yang haram dan segala yang makruh. Haram
perkara dilarang pada agama. Makruh, perkara dilarang pada agama. Jadi Rasul ni kepercayaan dengan bahawa tidak mengerjakan perkara yang haram dan tidak mengerjakan perkara yang makruh. Maka sekalian mereka itu sekarang Rasul alaihimus salatu wassalam terpelihara daripada ni terpelihara ni terjemah daripada ismah. Diterjemah daripada ismah. Biasanya kalau amanah diterjemah dengan tidak mengerjakan sekali-kali akan perkara yang ditegah. Itu biasa terjemah amanah. Amanah diterjemah dengan tidak mengerja sekali-kali akan yang ditegah. Kalau terpelihara, ini terjemahan daripada ismah. Itu kata terkadang kita amanah, ada kita ismah. Tapi kita tak lah. Kita sidik, amanah, tabligh. Kita tak pernah jumpa sidik, ismah, tabligh. Satu lagi fatanah kita biasa belajar. Tak pernah jumpa ismah. Ismah adalah terpelihara. Terpelihara daripada segala dosa besar dan kecil. Terpelihara ni pada ketika lupa tak berlaku. Dosa besar, dosa kecil tak berlaku pada ketika lupa. Dan ketika sengaja pun sama telah tak akan berlaku. Terpelihara ni sebelum lagi sin belam mim, sebelum lagi dia jadi rasul atau kemudian jadi rasul. Amanah ni bukan selepas jadi rasul. Sebelum jadi rasul amanah dah. Sama telah selepas jadi rasul. Terpelihara daripada mengerjakan perkara yang ditegah, yang dilarang. Ini dia punya huraian. Jadi macam mana pula dengan kisah yang semua kita tahu, Nabi Adam alaihi salam dilarang mendekati satu pohon kayu, batu pohon. Tiba-tiba Nabi Adam alaihi salam dia pergi hampiri, dia makan. Bukan yang ditegah. Macam mana ni? Ni sifat amanah, sifat rasul. Nabi Adam AS ada seorang Nabi dan Rasul. Kita jawab macam mana? Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangankan hampiri kedua kamu daripada ini pokok. Tapi akhirnya Nabi Adam hampiri pokok, Nabi Adam makan. Akhirnya diturunkan ke bumi. Itu amanah. Itu ismah, terpelihara. Macam mana kita nak jawab? Ini bicara sifat Rasul ni. Bicara sifat Rasul. Macam mana kita nak hurah berkaitan dengan apa yang berlaku pada Nabi Adam alaihi salam. Ini hak secara tafsir ni. Itu belum lagi bicara apakah dalil sekarang Rasul bersifat dengan sifat amanah. Apakah dalil? Apakah dalil Allah ada langit, ada bumi? Apakah dalil Allah kuasa? Ada langit, ada bumi. Apakah dalil Rasul amanah? Apa dalil? Ada. Kalau tidak berdalil, orang duk mengajar gitu belaka daripada budak lagi dah. Rasul ni amanah. Ya. Apa dalil? Orang duk mengajar. Dalil kita sini mana? Tu orang mengajar, orang alim besar sekalipun,
tanpa ada dalil sini panggil orang yang muqallid. Orang yang turut orang pada bab pegangan tanpa ada dalil sendiri. Orang yang seumpama ni khilaf ulama, iman dia sah ataupun kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada? Betul dah berpegang Nabi Rasul amanah. Pertanyaan Nabi Adam macam mana? Terkadang tak dia nak jawab. Dia kata amanah macam mana? Tuhan larang terang-terang pergi makan juga pokok tu. Satu dah. Kemudian apakah dalil yang kamu duk pegang sekarang Rasul ni amanah? Apa dalil dia? Orang mengajar siap kalau pakai gitu. Dipanggil apa ni? Muqallid, turut orang dalam bab pegangan tanpa ada dalil sendiri. Ini mengenal Rasul ni permulaan agama. Khilaf ulama, iman orang muqallid ni sah ataupun tidak sah. Satu pandangan tidak sah iman, kafir lagi kekal neraka. Satu pandangan iman dia sah lah sebab dipegang sungguh-sungguh. Rasul amanah pegang sungguh-sungguh. Tapi berdosa kerana tidak belajar sampai ke tahu dalil. Dan berdosa ni bila malaikat catat dosa? Bila malaikat catat dosa? Kalau hak zahir mudah cakap, dia tidak tutup aurah. Dia keluar rumah, aurah tidak tutup. Mereka catat dosa. Dia pun balik, masuk dalam rumah dia. Mereka nak catat dah, sebab dalam rumah dah. Nah, boleh cerita. Pada ni. Dah, orang dedah aurah. Dia keluar rumah dosa dianya. Dosa sepanjang masa tu. Bukan dosa lakau tak turun tangga je. Siapa tanah, sakat tu je dosa. Nanti masa nak balik, baru dosa semula. Tak. Tapi dia balik saja, masuk dalam rumah dia sahaja. Tak ada dah. Malaikat tak catat ada dosa. Tapi dosa malaikat catat tadi, tidak akan diampuni malaikat dengan taubat. Tapi, itu hak dosa, hak zahir senang cerita. Macam mana dengan dosa, tak belajar fardu ain, sampai peringkat boleh berdalil sendiri. Berdosa. Dosa malaikat catat masa mana? Setiap saat. Setiap saat malaikat catat dosa. Kerana tidak berdalil yang khilaf sah ke tak sah iman. Mana ni? Tuan terima semayang, tuan terima puasa. Saya sebut ni hak besar-besar ni. Semayang rukun Islam yang kedua. Puasa rukun Islam belaka tu. Terus tanyalah, dah kami baca Quran, kami sembahyang sunat, kami berzikir, terus tanya hak sunat tu. Sia-sia belaka. Hak ni hak kata rupa amal ibadah tapi ditipu oleh syaitan. Ditipu oleh syaitan. Rupa amal ibadah, hati rasa Allah leganya lah. Bulan Ramadan boleh banyak sembahyang sunat, bulan Ramadan boleh banyak baca Quran, bulan Ramadan boleh banyak berzikir, berselawat, beristighfar, rasa lega dah. Kalau Tuhan ambil pun, Tuhan mati pun rasa dah using dah. Itu semua tipu daya syaitan atas rupa kebajikan. Tanda ni. Kalau tak mengaji, mana boleh jadi syaitan tipu daya kita sembahyang sunat, kita baca Quran. Dan kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali menyatakan bahawa terkadang syaitan tipu daya atas rupa kebajikan. Terkadang amal ibadah lakukan itu hanya turut perasaan sendiri, turut nafsu sendiri, turut sedap-sedap hati sendiri. Mana ada turut perasaan, mana ada turut nafsu dalam amal. Amal yang tidak turut perasaan nafsu, amal yang mengenal Allah, mengenal Rasul permulaannya. Kalau amal yang tanpa mengenal Allah, mengenal Rasul permulaan, itu amal ikut perasaan, ikut sedap sendiri, ikut akal sendiri, ikut emosi sendiri, perasaan sendiri. Nafsu dia panggil. Ni nafsu ni bulan Ramadan ni. Syaitan diikat. Nafsu lah.
Nafsu yang mana syaitan sudah berdaya 11 bulan. Bulan Ramadan, syaitan diikat pun dah using dah. Nafsu dia akan berperanan kekal walaupun bulan Ramadan. Sama je. Tak ada. Sama je nafsu. Sebab apa? Sudah dibelenggu oleh syaitan 11 bulan. Ramadan ke tak Ramadan ke, bab belajar kenal Tuhan dan Rasul, tak peduli Ramadan pun. Wa amal. Itu nafsu dia panggil. Nafsu yang ditipu oleh syaitan. Sebab nafsu ni lebih cenderung kepada syaitan. Nafsu tu sendiri. Ini waktu wa amal dengan perasaan. Tidak berdalil, khilaf ulama, iman sah ataupun tidak. Iman sah atau pandangan muktamad, tapi berdosa kerana tidak belajar sampai tahap berdalil sendiri. Ni, perkara ni banyak tak lepas ni. Dalil bagi sifat sidik, dalil bagi sifat amanah, dalil bagi sifat tabligh. Apakah dalil dia? Akhirnya dalilnya orang duk ngajar gitu dah. Tu muqallid dia panggil. Tu orang dalam bab pegangan. Ni kata akhir zaman ni. Islam hanya tinggal pada rupa zahir sahaja. Rajin semayang, rajin puasa, namanya Islam, tapi akidahnya tak lepas. Tak lepas bab akidah nak belajar, tak peduli pula nak belajar. Tak ada apa. Itu bahagian masing-masing. Tuhan kehendak pada azal bahagia, Tuhan akan kehendak jalan bahagia, beriman dan masoleh. Tuhan kehendak pada azal celaka, maka Tuhan kehendak dia akan pilih jalan celaka. Mana jalan celaka? Jalan ahli neraka. Bab iman, bab akidah tanpa ilmu. Bab semayang tanpa ilmu. Bab tasawuf pun tak peduli bab ilmu fardu ain. Itu jalan celaka, jalan ahli neraka. Walaupun pada zahirnya dia semayang puasa sekalipun. Semua itu adalah tipu daya syaitan. Terkadang di bulan Ramadan lebih terselah lagi tipu daya syaitan atas rupa kebajikan. Nak semayang ramai-ramai bulan Ramadan ni, boleh tengok macam-macam style peseng semayang. Macam-macam style, macam-macam peseng semayang. Nampak sangat semayang tu tak belajar. Tapi tak apalah, hak tu hai'ah je. Hak lain tak tahulah hak hai'ah. Tengok tu pun Allah ning nak semayang. Bulan Ramadan terkadang terselah. Bukan terselah ketaatan, terselah kejahilan. Terselah kejahilan di bulan Ramadan. Dak bulan Ramadan senyap di rumah je. Bulan Ramadan mai ramai di masjid. Terselahlah kejahilan. Daripada atas apa ke bawah, tak ada asas ilmu belaka. Mak ayah pun tak ada asas ilmu. Anak-anak sama telah lah. Ilmu asas takat ngapa tu adalah. Ngapa sifat Allah, ngapa sifat Rasul, ngapa rukun wudu, rukun mandi wajib, rukun sembahyang. Ngapa tu asas dah lalu tu. Tapi perincian tak ada. Ilmu dunia semata-mata. Ramadan nak buat amal lah. Itu timbul bagai-bagai cara. Terselahnya kejahilan dan nak buat amal. Di bulan Ramadan. Itu hak zahir dalam bab semayang. Hak zahir dalam bab baca Quran pula. Orang baca Quran ni selama-lamanya dia berguru. Bulan Ramadan ni sibuklah dengan yang tidak berguru. Nak baca juga. Baca lacau, tapi salah sangat-sangat. Pandai baca, semua pandai baca. Contohnya Fatihah, semua pandai baca. Betul ke tak? Kalau nak belajar molek, semua pandai baca Fatihah. Betul ke tak? Nak tadarus pula baca Quran besar, lacau molek. Sebab baca semua, tapi betul ke tak? Kalau tidak berguru betul-betul. Walau Ramadan lah, dia nak baca Quran, nak tadarus, akhirnya bukan balah gitu je. Balah lah. Dia tegur berulang kali, nak marah dah. Tak tegur. Dah baca salah sangat.
Selama ni baca Quran di rumah tak terselah kejahilan. Bila baca Quran tak ada ramai-ramai ni pula terselahlah kejahilan. Jadi sekarang ni cara untuk tak nampak jahil, tadarus pesen baru. Mana tadarus pesen barunya? Baca ramai-ramai seketok. Tu. Itu cara taktik supaya tak terselah kejahilan. Kan selama ni kan kita tadarus kan, baca gile. Baca. Ada tersilap tegur. Tapi bukan tersilap. Memang tak pandai hukum akal. Lacur baca laju sebab baca semua. Tapi tak belajar molek. Belajar ngena tu kat budak-budak barunya. Perincian hukum akal Quran dia tak belajar. Tapi buatnya lacur molek. Tapi betul ke tak betul. Jadi cara moden sekarang nak lindungi ni, dia pakat baca ramai-ramai. Oh, ada apa kan? Mana kalau baca salah pun tak tahu kan? Ada ni. Itu bicara zahir tu. Semayang, baca Quran. Iman akidah macam mana? Tasawuf macam mana? Ini bak hati pula macam mana? Nak buat amal tapi belajarnya tak mau. Belajar asas-asas saja. Ini semua tipu daya belaka, termasuk di bulan Ramadan ditipu oleh nafsu sendiri. Nafsu yang telah dibela oleh syaitan selama 11 bulan. Wa amal tanpa ilmu fadha'in tauhid terutama, itu semua tipu daya syaitan atas rupa kebajikan. Sampai peringkat dalil sifat Rasul pun tak tahu. Macam mana dengar persoalan tadi, macam mana Nabi Adam alaihissalam. Dia kata sekalian Rasul amanah. Sekalian. Sekarang ni kita bicara sifat sekalian Rasul ni, bukan bicara sifat Nabi SAW seorang. Dan ni sekarang kita bicara sifat sekalian Rasul alaihi mussalatu wassalam. Kita bukan bicara sifat Nabi SAW seorang juga. Dah. Jadi timbul persoalan kisah Nabi Adam AS yang semua tahu belaka. Nak jawab macam mana? Kita ajar anak-anak kita macam mana? Rasul ni amanah. Hak kisah Nabi Adam, macam mana huraian kita kepada anak-anak kita? Sebab Nabi Adam tu melakukan perkara yang jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana melakukan larangan ni lah diturunkan ke bumi. Kenapa kita Nabi Adam diturunkan ke bumi? Kerana semua tahu belaka. Tak ada orang tak tahu. Kerana melakukan perkara yang dilarang. Ni kena perci molek. Sifat amanah sekian Rasul. Kepercayaan mereka itu daripada segala yang haram dan segala yang makruh. Maka sekalian mereka itu, sekalian alaihi wassalam terpelihara, terjaga, maksum daripada segala dosa besar dan dosa yang kecil. Terpelihara ni pada tika lupa dan tika sengaja. Tika lupa tidak berlaku kesalahan. Ketika lupa tidak berlaku kesalahan. Macam mana Nabi SAW pernah semai zuhur 2 rakaat tasyahud awal lah sepatutnya. Jadi tasyahud akhir beri salam. Salah tu. Ni. Ada ke kita zuhur 2 rakaat beri salam tak? Kalau 3 rakaat tu mungkin ya. Kalau naik rakaat kelima tu mungkin lah. 3 rakaat tasyahud akhir beri salam zuhur. Boleh jadi. 4 rakaat naik satu lagi jadi 5 zuhur. Boleh jadi. 2 rakaat tasyahud beri salam. Berlaku kepada Nabi SAW bertika lupa. Tak? Tika lupa pun tak berlaku. Terpelihara ni pada tika lupa dan tika sengaja. Terpelihara ni sebelum
lagi dia jadi rasul atau kemudiannya boleh jadi rasul. Mana kalau Nabi kita sebelum umur 40 dan selepas umur 40 terpelihara. Kan Nabi jadi rasul umur 40 kan. Sebelum dia jadi rasul, kalau pergi pada Nabi kita sebelum umur 40. Dan atau kemudiannya kalau jadi rasul, kalau Nabi kita kau selepas umur 40. Mana apa ni? Rasul terpelihara walaupun pada waktu kecil. Tidak melakukan perkara yang dilarang. Pada waktu kecil ni, pada waktu kecil, pada waktu budak-budak sebelum jadi rasul, pada waktu budak-budak terpelihara. Ni nak kenal rasul, nak kenal rasul. Cuma jalanan hak dalam kitab kita ni, kalau kembali balik kepada kisah Nabi Adam AS tu, jadi kena perincian lain lah pulaknya. Adapun satu pandangan menyatakan bahawa terpelihara ni selepas jadi rasul, bukan kemudian sebelum jadi rasul. Itu satu pandangan. Kalau pandangan menyatakan bahawa sekarang kita bicara sifat apa? Sifat rasul. Jadi amanah ni rasul, sebelum tu bukan rasul. Maka sebelum jadi rasul harus berlaku perkara yang terlarang. Atas jalanan ni mudahlah cerita hak Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam melakukan perkara dilarang? Walaha Nabi Rasul ni amanah. Nabi Rasul amanah. Masa Nabi Adam AS makan buah khuldi, belum Nabi, belum Rasul lagi. Dan ini amanah terpelihara Nabi Rasul. Itu masa Nabi Adam tu, itu bukan Nabi lagi. Nabi Adam AS dilantik di Nabi dan Rasul di bumi, bukan di syurga. Ada ni, bukan di syurga. Nabi Adam AS diangkat, dikurniakan pangkat Nabi, pangkat nubuah, pangkat risalah, pangkat kerasulan di bumi. Jadi Nabi Adam makan khuldi itu anu di syurga. Masa tu belum Nabi lagi, belum Rasul lagi. Lepas tu buat ke dilarang? Kita cerita amanah sifat Rasul. Kalau jalanan tu mudah. Jalanan kita kata ni payah kan? Terpelihara ni sebelum lagi dia jadi rasul atau kemudiannya. Sebelum dia rasul pun terpelihara dah. Macam nak cerita Nabi Adam? Kalau pakai pandangan terpelihara selepas jadi rasul. Nabi Adam tu belum Nabi Rasul lagi di dalam syurga. Nabi Adam nanti jadi rasul di bumi. Itu mudah jalanan tu. Tapi kita tak ni, kita tak. Kita Faridah pun sama. Sebelum jadi rasul, selepas jadi rasul, pada masa kecil dan juga pada masa besar. Ni nak cerita ni payah sikit lah Nabi Adam ni. Dia kena hurang kot lain pula. Kenapa apa? Bahawa wajib kena takwil. Wajib kena takwil. Takwil apa takwil? Jangan pakai zuhir gitu. Zuhir Nabi Adam makan wa khuldi. Zuhir. Tapi pada hakikatnya kalau Nabi Adam buat tu bukan dosa. Sebab Nabi Adam tersilap ijtihad. Hadhihi syajarah wala taqraba hadhihi syajarah. Ini pokok. Ini tu dipanggil isim isyarah muayyanah. Ini pokok. Pokok tu banyak di syurga. Nabi pergi ambil pokok lain. Ada ni. Kita kan dalam kawasan pagar kita tu banyak pokok rambutan ke, kita kata banyak. Tapi kita pesan tau, hok pokok ni jangan siapa kosek. Apa tau? Dia kata hok pokok rambutan ini jangan kosek.
nak taruh pada anak hok balik daripada jauh. Makna apa tu? Hok rambutan lain pun nak ambil dah. Hok ni ini. Ada. Ini hok ni jangan kosek. Bukan panggil tertentu. Khas, hok tu lah. Betul lain tu banyak ambil lah tak termakan dah dia pun. Hok ni jangan kosek. Faham tak? Maknanya hok lain boleh. Jadi apabila Allah Ta'ala melarang ini pokok, Nabi Adam salam dia ambil pokok lain. Isytihat Nabi Adamnya pokok lain Tuhan tak larang. Dia panggil apa tu? Salah ijtihad. Salah ijtihad tidak berdosa. Tu Nabi Adam bertaubah tu. Dia orang lebih, orang rapat dengan Tuhan. Walaupun tak berdosa, sentiasa bertaubah kepada Allah. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Pada ni, bagi orang biasa, tak ada salah. Bagi orang yang hampir dengan Tuhan, tak kena dah gitu. Lepas tu Nabi Adam bertaubah. Bukan kerana berdosa. Kerana salah ijtihad, Nabi Adam merasakan diri sudah bersalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jalanan dalam kitab kita ni terpelihara, termasuk sebelum lagi jadi Rasul. Kalau pandangan yang saya sebut tadinya, terpelihara selepas jadi Rasul, tu mudah nak urang. Nak bicara masalah ijtihad ni, satu perkara pula nak kena perici. Wala taqraba hadhihi syajarah. Ini pokok. Ini. Macam ni. Macam tu macam tadi lah. Pokok rambutan ini jangan kosek. Jangan kosek betul belakang. Ambil amunok pun. Ni jangan. Mungkin tu sedap kita kira lah. Dia kena takwil. Dia kena takwil seumpama tu. Dia yang ijma' ulama. Rasul terpelihara yang pertama daripada kekufuran. Rasul sekalian Rasul, bukan sekalian Rasul, sekalian Nabi-Nabi. Rasul 313 orang, Nabi 124,000 orang. Ni amanah ni bukan sifat Rasul saja, bukan sifat sekalian Nabi-Nabi 124,000 orang. Jadi Nabi Rasul ni ijma' ulama terpelihara daripada kekufuran walaupun sebelum dilantik menjadi Rasul. Itu kena mati itu dulu. Rasul 313 orang, daripada Nabi 124,000 orang. Kalau Nabi 124,000 orang ni ijma' ulama terpelihara daripada kekufuran walaupun sebelum jadi Nabi. Atau ijma' ulama. Hak tadi Nabi Adam makan khuldi. Tu bukan kafir tu. Jadi setengah pandangan harus berlaku sebab masa tu dah jadi Nabi lagi. Hak pupuk ijma' ulama. Terpelihara Rasul daripada kekufuran walaupun belum dilantik menjadi Nabi, walaupun belum dilantik menjadi Rasul. Itu ijma' ulama. Ada ni. Yang ijma' ulama laginya, Rasul terpelihara walaupun sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Yang ijma' ulamanya, Nabi Rasul terpelihara daripada dusta. Dusta. Itu ijma' ulama juga. Nabi Rasul terpelihara daripada dusta. Ijma' ulama walaupun belum jadi Nabi Rasul. Itu ijma' ulama. Tadi makan khuldi. Tu harus berlaku atas satu pandangan sebab Nabi Adam belum jadi Nabi Rasul lagi. Yang ijma' ulama laginya, dosa-dosa besar yang meliarkan manusia. Mana?
ijma' ulama' Nabi Rasul terpelihara daripada berzina, terpelihara daripada mencuri walaupun sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Itu ijma' ulama'. Itu ijma' ulama'. Kemudian kesalahan yang lain, kalau menjadi Nabi Rasul tu harus berlaku pada satu pandangan. Tak ijma' ulama' dah lah. Orang kita dak, lagi tak kita dak. Terpelihara sebelum jadi Rasul, terpelihara dak. Ni kita. Tapi ada setengah pandangan ada. Sebelum jadi Rasul harus berlaku perkara yang salah. Berlaku ke tak? Tak semestinya berlaku, tapi harus berlaku. Contoh Nabi Adam alaihissalam. Itu pada satu pandangan. Bukan kita. Kita ni terpelihara sebelum lagi dijadi Rasul pun sudah terpelihara. Ini kita belajar nak kenal Rasul. Bukan amanah kepercayaan. Tabligh menyampaikan. Fatanah cerdik. Sudah habis dah belajar. Gitu dah. Itu budak-budak pasti tu. Budak-budak umur 5-6 tahun tu. Ada tu. Ngapa tu lah? Ngapa sifat 20? Ngapa sifat Rasul? Semua budak ngapa? Kenal Tuhan, tinggal kenal Rasul gitu. Dah. Lepas tu macam mana kita mak ayah? Dah kita mak ayah pun tak belajar juga. Dah lah kita mak ayah dah belajar. Kita tidak ada minat nak belajar. Maka generasi akan datang, anak cucu kita sama macam kita. Semayang rajin, puasa rajin, tapi mengekalkan kejahilan, fadha'in tauhid, fiqh, tasawuf. Jadi mak bapak tu jahil dah. Lepas tu anak-anak macam mana? Mak bapak pula ada musim yang tertentu penuh mari masjid. Mari penuh. Lepas tu mari dengan ilmu ke tak? Mari dengan ilmu ke tak? Adab-adab di masjid macam mana? Tak ada peduli. Langgar belaka. Habis bawa. Bising macam mana pun biarkan sahaja. Budak-budak bising. Budak-budak mana ada dosa? Betul lah budak-budak tak ada dosa. Tapi mak ayah yang biarkan anak bising ganggu kau solat, memang mak ayah dia berdosa. Orang tua mari masjid buat bising, tu orang gila. Ada orang tua tak ada buat bising, tapi dibiarkan ada buat bising. Super je lah. Budak kan pasal dia. Dah budak. Dah tahu dah budak pasal dia. Ini tempat ibadah. Oh, anak saya suka datang masjid. Anak saya suka bermain-main di masjid. Jeng kata gini. Ada nak FB. Oh, kami datang ke masjid. Anak kami pun suka bermain, dia kata. Oh, masjid ni tanah permainan anak dia. Oh, ni gelak gambar belaka ni. Dia kalau jahil, senyap, orang tak tahu jahil. Macam kata ginilah. Kalau kita bodoh, kita senyap je, tak tahu kita bodoh. Kalau kita cakap aja, kita tulis je, gitu sebenarnya. Cerita pula, saya anak saya daripada bayi lagi bawa ke masjid dah. Itu makruh. Cerita apa benda makruh? Mana? Oh, anak saya suka bermain di masjid. Allah. Ni. Tak kena tepat. Nak kena tepat macam mana? Mari masjid musim-musim tertentu saja. Kan? Ni jadi wahara, jadi macam-macam perkara berlaku kan. Dah apa? Mari ke masjid tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Mari wak ramah ada tradisi. Orang yang nak buat ibadah pun jadi terganggu. Lah, kamu semayang tak kosong jadi gitu tu. Memanglah kita orang awam. Semayang bukannya kosong. Kalau kita wali dah apa, buat bising macam mana pun kita wali. Sebab kita dengan Allah Ta'ala je. Masalah kita bukan wali. Bila jadi bising, kita terganggu. Kan dia kata kan, itu tunjukkan bahawa kamu semayang tak kosong. Betul kan? Pelik apa? Aulia ni Allahu Akbar, lenyap segala-galanya. Itu kisah aulia. Kalau dia belum semayang,
dia tak bagi anak-anak dia bising. Dia angkat takbir sahaja, dia semayang sahaja, membuatlah gajah rimah pun. Sebab apa? Runtuh dunia pun tak sedar dah. Sebab dia bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula ni orang-orang yang orang tua yang pertikai budak-budak bising, tunjukkan bahawa dia semayang tak khusyuk. Memanglah. Lepas tu siapa yang main khusyuk? Kalau dia tulis itulah, dia wali. Ni kata pelik-pelik mulalah kata. Ni menunjukkan kejahilan. Akhirnya berlaku macam-macam. Apa ni? Tak. Anak dia buat bising sama hukum dengan ayah dia buat bising. Ayah dia buat bising, berdosa ganggu orang semayang. Anak dia buat bising, berdosa ayah dia. Bukan budak tu ada hukum. Budak tu ahli syurga, tak ada hukum. Dia mati, syurga budak tu. Ada ni. Jangan duk keling ke budak tu. Keling ke orang tua dia tu. Jangan duk eret telinga budak tu, eret telinga ayah dia tu. Biar dia gerti. Ni anakmu ni. Yelah budak bising. Mu yang tanggungjawab hukum dia. Memang budak tak berdosa, tapi pak berdosa. Ulang bulan Ramadan mari nak ganggu orang nak ibadat. Bawa sekeluarga pula, anak saya suka bermain-main di masjid. Kata, apa jenis manusia ni? Ni kata jahil. Habis, tua muda pun habis. Hak tua bolehlah mari perempuan. Hak muda makruh. Oh makruh pun. Dah makruh, Nabi larang. Oh, orang hak muda pergi pasar raya boleh, tu hal lain. Hak muda pergi kerja boleh, tu hal lain. Kita bicara hal masjid. Mari ke masjid pula orang tua-tua. Mari langsung tidak ada perhiasan. Langsung tidak ada solekan. Langsung tidak ada bangun-bangunan. Padahal itu semua dilarang. Alah pergi pak kerja pakai hiasan comel, solek jangok, bangik pak kerja, itu hukum ni samalah. Tapi kita bicara mari masjid. Lagilah. Dia nak banding pula pergi pasar raya. Pergi pasar raya, pergi tempat kerja, pasar raya tu nak cari bekalang makanan, di rumah tak ada. Pergi tempat kerja nak cari nafkah rezeki, di rumah tak ada. Adapun pergi masjid nak buat apa? Nak semayang, di rumah boleh. Jawab banding lagi pergi pasar raya, pergi tempat kerja. Sebab di pasar raya tu tak ada di rumah barang dia. Di tempat kerja tu ada di rumah kerjaan tu. Adapun kita pergi masjid nak semayang, di rumah boleh semayang. Cuma bagi orang lelaki afdal di masjid, bagi orang perempuan afdal di rumah. Ini orang tua ni, perempuan tua. Perempuan muda pergi masjid hukumnya makruh. Makruh tu nak buat bulan Ramadan. Yang peliknya masa kuliah fardu ain bukan kata anak muda, mak tua pun tak mari. Kalau kelas fardu ain tu kau bimbang sekali, tak tahu kau hakam. Dan sekarang kuliah fardu ain bukan anak muda tu, anak dara, mak tua pun tak mari. Dia hanya mari, ni mari bulan Ramadan. Gitu ya. Nak mari ke masjid pun kena tengok juga. Bukan masjid semuanya dipanggil mesra muslimat. Sini nampak gok belakang. Ada setengah masjid selipar tu tempat yang sama. Naik tangga yang sama. Perempuan duduk belah atas, kita duduk belah bawah. Naik tangga. Ada ni tangga yang sama. Lepas tu naik atas, kita duduk bawah. Tak nampak punggung orang. Dah nak tengok punggung orang buat apa? Dah bukan nak tengok punggung orang. Bukan nak tengok punggung orang. Tapi ada kaum muslimat gitu. Dak khut ni selipar tempat yang sama, tangga yang sama, beranda masjid, beranda yang sama. Ruang solat je barulah berbeza. Itu orang perempuan tak sesuai nak pergi walaupun perempuan tua pun. Tak sesuai. Tak ada ni. Mari pula stoking dak pakai, betih dak tutup, tarik kain, patu lengan pula dak tutup.
Bukan tak balik modal, bengkerak jadinya. Lelah. Dah orang perempuan ni masalah orang perempuan. Orang kata perempuan tak boleh kata sebab dia betul semua. Apa kata gitu? Ada dalam FB kan. Perempuan sentiasa betul. Apa? Mana je? Memang kena gitu ada. Kita lelaki kena gitu ke? Kalau apa-apa apa, kita salah semua gitu. Dah kita betul ni kita betul. Dah. Perempuan betul. Gitu. Kau panggil apa? Pelanggan sentiasa betul. Pelanggan tau. Kadang-kadang orang menegak kan. Pelanggan sentiasa betul. Gitu ke? Kalau pelanggan tu salah, dia buat salah, dia betul juga. Kau kata kan? Tak, dia pelanggan dia buat salah. Betul boleh. Kita kena tuang token ni kena iya kan walaupun dia buat salah. Macam mana? Apa tahu kata perempuan sentiasa betul. Oh dah tahulah. Dah tahu. Dok, dia kadang-kadang ada FB ni siapa ke budak perempuan kecil-kecil. Tengok. Perempuan sentiasa betul. Padahal budak-budak aja. Kata. Jadi sekarang ni yang afdal bagi kamu di rumah afdal. Tapi bagi perempuan tua dibenarkan datang ke masjid. Dibenarkan, bukan diharamkan. Tapi mana afdal? Apa dia afdal? Hak paling untung. Kita tak faham afdal tu. Kena sebut hak paling untung. Hak paling untung kamu semai di rumah. Tapi kamu perempuan tua dibenarkan, diharukan mari masjid. Suruh pun tidak, larang pun tidak. Tapi afdal bagi kamu, paling untung bagi kamu semai di rumah. Tambah hak paling untung. Nak hak untung sikit-sikit. Terpulanglah sebab perempuan sentiasa betul. Jangan hak perempuan ni tak boleh nak kata apa. Sebab kita ni FB ke masjid ke, kadang-kadang ramai orang perempuan hak belajar dari orang lakinya. Jangan duk kata-kata orang perempuan. FB ramai perempuan dari lelaki. Hak nak belajar ni ramai orang perempuan sebenarnya. Hak istiqamah perempuan daripada orang lelaki. Kalau buat istiqamah perempuan lelaki memang tabik kalau orang perempuan. Tu dia sentiasa betul tu. Dah afdal bagi perempuan solat di rumah. Tak kita afdal bagi kamu solat di rumah. Paling banyak untung. Tambah banyak untung, nak untung sikit je. Mari ke masjid. Pergi masjid kena jaga. Aurah kaki kena jaga, aurah betis kena jaga, aurah pangkal lengan kena jaga. Tidak ada perhiasan, tidak ada solekan, tidak ada bau-bauan. Kalau langgar ni bukan untung sikit, rugi bengkerak jadinya. Tak balik modal. Pergi ke surau pagi-pagi, pegang sebeh tangan sebelah, selok betis. Tak ada orang nak tengok betis orang tua. Tapi selok betis buat apa? Bukan hujang pun. Hujang pun dari selok betis. Hujang kan dia basah kan? Dah hujang pun selok betis. Tak kata dah boleh modal kata. Dah lah afdal di rumah. Afdal mana apa? Paling untung. Dilarang ke masjid? Tidak dilarang. Kita bermazhab Syafi'i. Kita tidak dilarang. Bukan makruh kita melarang. Makruh kita melarang perempuan tua ke masjid. Makruh kita melarang. Jadi, tapi kita cerita mana afdal? Di rumah kamu lebih afdal. Tapi kalau perempuan muda disunatkan kepada pihak pengurusan masjid beri peringatan. Pihak anak-anak dara dimakruhkan datang ke masjid, disunatkan beri peringatan. Tidak diwajibkan sebab makruh bukan perkara haram. Benda makruh kita tak wajib cegah. Tapi disunatkan beri peringatan. Cegah tak wajib, bukan haram, makruh. Mana kena tulislah di ruang solat. Perempuan-perempuan muda dimakruh datangkan berjemaah di masjid. Tulis situ molek. Mari sekali tengok tulisan tu dah hari dalam. Dah makruh. Makruh orang maklum belaka. Makruh. Dibenarkan bagi perempuan tua, dimakruhkan kita larang perempuan tua. Kita pula dimakruhkan larang. Mokcik main rumah makruh melarang. Tapi kalau kita kata afdal mokcik di rumah, kita bicara afdal. Tapi dah ditambah afdal, tambah paling banyak untung, dia nak untung sikit-sikit. Anda dia lah. Ada alasan dia tu.
Dia kata khusyuk di masjid lagi daripada di rumah. Tu alasan dia ada lah. Hak tua ni hak tua. Hak muda tak ada. Belajar fardu ain tak kira tua muda. Wajib kena datang belajar. Kalau suami tak boleh hajar, kalau ayah tak boleh hajar. Ya apa-apa hal pun balik kepada ilmu. Kalau tidak kok jadi mainan sahaja. Akhirnya jadi bercelaru hukum hakam. Hukum menetapkan banyak lagi takwilan, begitulah, beginilah. Ada ni. Bila pergi hal masjid, pergi pasar raya boleh. Pergi tempat kerja boleh. Itu satu hukum yang lain pula. Cuma kita sebut dah kalau pergi ke pasar raya, keperluan hidup. Pergi tempat kerja untuk cari nafkah. Terdesak ke tak terdesak perempuan ni, itu bicara lain pula. Ada ni. Tapi kita main masjid ni, matlamat kita nak semayang. Semayang di rumah boleh buat. Tak sama persoalan dia. Kalaulah di tempat lain tu dia pakai perhiasan, solekan, bangwar, hukumnya berdosa, tetaplah berdosa. Di masjid, sama telah lagi main masjid. Sekarang ni kalau ikut cerita kok, main masjid ni jangok lah. Jangok main masjid, orang cerita lah. Jangok dia kata. Mana kalau tak ada tok lelaki, macam nak cari tok lelaki. Masalahnya gitu, jangok, pakai. Nak bersiap, aku lama mana pula. Nak bersiap. Beradang benar. Nak pergi ke masjid. Ni tak boleh modal ni. Perempuan ni ada keistimewaan dia. Tuan dia lebih duduk sini, orang lelaki lebih dia di sini. Kalau tak macam Medan, orang lelaki lebih dia di sini, di masjid. Orang lelaki, perempuan lebihnya di rumah. Ada ni. Orang lelaki nak main di rumah, tak berdosa pun. Perempuan nak pergi ke masjid tua, tak dilarang pun. Gitulah. Akhirnya suami main di rumah, isteri main masjid. Dia tukar. Dah, pun tak ada. Suami afdal di masjid, dia pilih main di rumah. Dah berdosa apa? Masjid ada jemaah dah, main di rumah. Isteri pula afdal di rumah, aku nak ke masjid kan, sebab suami tak pergi, dia ganti suami dia. Dia sudah bertukar. Biasalah, isteri bekerja, suami jadi isteri rumah, biasalah. Ni sama juga, suami main di rumah, isteri main di masjid. Barulah seri je kan. Pada seri lah. Dah. Suami pilih hak tak afdal main di rumah, isteri pilih hak tak afdal main di masjid. Masing-masing tambah hak afdal. Masing-masing tambah hak untung. Hak paling untung. Guna. Dah berdosa ke suami tak pergi masjid main di rumah? Dah berdosa. Dah berdosa ke isteri main masjid tak main di rumah? Bukan dosa ni kalau perempuan tua. Afdal tak afdal je. Kita boleh tak nak marah suami yang main di rumah? Tak boleh. Itu bukan perkara mungkar. Kita nak tegur perempuan pergi masjid waktu tua tu, tak boleh. Itu bukan perkara mungkar. Dah hukum fiqh jelas. Hukum fiqh jelas. Terang bab hukum fiqh ni. Kalau budak-budak belum mumayyiz, dimakruhkan bawa datang ke masjid. Itu jelas. Hukum jelas. Pada ni. Waktu Nabi dukung Umamah, cucu perempuan Nabi SAW tu, itu diriwayatkan hanya berlaku sekali sahaja. Menjadi dalil bahawa kanak-kanak yang belum mumayyiz tidak diharamkan datang ke masjid, tapi tetap diharuskan. Hak Nabi buat untuk menceritakan hukum tidak haram, tapi tetap makruh. Nabi dukung Umamah dalam solat tu kan, cucu Nabi, cucu perempuan Nabi tu kan, anak Zainab tu kan, anak Zainab ada Umamah. Sekali saya diriwayatkan berlaku. Dia nak jadi macam hak sunnah Nabi pula dah nak buat. Habis sampai saya anak saya daripada bayi lagi sampai ke masjid dah. Jahil cerita gitu. Jadi hukum fiqh jelas. Tak sudah petikalah. Dah selama kening tak kening pun tak kira. Hak salah. Hak betul. Kita kan, selama ni gitu kita buat. Sama-sama dah. Selama kening. Bukan selama dahi, selama kening. Selama kening gitu dah. Lepas tu salah lah. Betul lah. Kita waktu masih jahil.
Kita tak tahu. Ingat kita buat tu benda comel dah. Sebab kita bercadang nak didik anak kita ke masjid daripada bayi lagi. Tak kena didikan tu. Syarat tak suruh buat gitu Masjid tu tempat orang ibadat. Bukan tempat kita nak latih anak kita. Anak kita sudah dewasa, sudah pandai diajar, umur 7 tahun ke, bawa lah datang ke masjid. Untuk menjinakkan kanak-kanak dengan masjid. Hukum jelas. Jangan pakai nafsu sendiri. Jadi nak buat ibadat, jadi pakai nafsu, akhirnya jadi baloh pula. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Pokok pangkat, balik kepada ilmu. Terutama sekali ilmu permulaan agamanya, mengenal Allah, mengenal Rasul. Mengaji sifat Rasul ni biar kemah molek, kena perici molek. Kemudian dia akan cerita dalil di hadapan. Kena ada dalil kita sendiri. Bukan hanya semata-mata turut orang yang mengajar. Itu sifat yang kedua, amanah. Dan ketiga, tabligh, artinya menyampaikan mereka itu sekalian Rasul alaihimussalatu wassalam, bagi sekalian makhluk akan sekalian barang yang menyuruh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan menyampaikan dia kepada sekalian makhluk. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.